berturut-turut kita buat ya, sempena Isra Mi'raj kita ni. Tolong ana mute-kan dulu ya, kalau ada apa-apa nak tanya ke apa ke boleh unmute. Buat masa ni ana mute-kan semua supaya proses penyampaian ataupun perkongsian cerita kita berjalan lebih lancar. Okey. Jadi ana mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan haji, puan-puan haja yang ada bersama kita malam ni. Kalau tengok kan surau sana sini begitu apa orang kata, begitu meriah. Begitu meriah mengadakan program khusus Isra Mi'raj kita ni, ada yang buat karnival lah dan sebagainya. Cumanya kita berkesempatan buat online, kita buatlah online ya. Kita buat online, kita kekalkan tradisi kita daripada 2-3 tahun lepas. Kebetulan tadi anda cuba ulang-ulang sikit, tengok slide-slide yang kita telah buat pada tahun-tahun lepas. Rupanya 2 sesi kita buat sebelum ni. Jadi kemungkinan cerita panjang, tapi kali ni Ana tak berhasrat untuk buat 2 sesi. Kita cubalah ringkaskan yang sebaiknya. Tak lupa juga ya, kita punya program ni tentu bersiaran langsung dalam Zoom kita ni, begitu juga bersiaran langsung di channel YouTube kita. So link yang telah disediakan oleh admin kita tu boleh diguna pakai untuk tengok sekarang secara live, dan juga boleh diguna pakai untuk rakaman bagi kita yang nak tengok balik dan sebagainya. Boleh. So jadi Ana ucapkan, di mana juga kita berada, di mana juga platform, baik dalam Zoom. Zoom kelebihan kita ada sesi langsung lah, maksudnya bolehlah nak tanya apa semua tu. Manakala di YouTube hanya sekadar mendengar sahaja. Tapi tak ada masalah, live juga. Jadi Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada kita-kita semua, tuan-tuan haji, puan-puan haja, di mana juga antum semua berada. Semoga sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, 5 minit masa kita berlalu, insya-Allah kita akan mulakan. Seperti biasa, Ana akan perkenalkan dulu. Maksud perkenalkan kat sini ni, mungkin dah ramai, dah biasa dengan program-program Al-Bayan, dah biasa dengan Ustaz Amin, tapi bukan nak perkenalkan Ustaz Amin ya. Kita nak perkenalkan program yang selalu kita buat, apa juga program yang berkaitan dengan bahasa Arab ataupun yang berkaitan dengan Al-Quran khususnya. Kita tak lari daripada apa? Daripada bahasa Arab dan Al-Quran. Begitu juga dengan cerita Isra Mi'raj ni. Kita tidak cerita berkaitan dengan sejarah ataupun kronologi cerita Isra dan Mi'raj, daripada mana bermula sampai apa ceritanya apa semua tu, kita tak cerita bab tu. Sebaliknya kita cuma menceritakan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Itu kita punya moto kita lah. Jadi Al-Bayan buat apa juga program, dia mesti akan kaitkan dengan bahasa Arab yang terutamanya. Okey, jadi kalau tanyakan dekat Ana nanti, Ustaz ini tahun berapa berlaku, selepas peristiwa apa, itu Ana tak jawab lah. Itu kita boleh dengar program-program Isra Mi'raj yang lain banyak, kita pun boleh baca buku. Tetapi yang sangat seronoknya yang Ana nak kongsikan ni ialah bagaimana kita nak faham cerita Isra Mi'raj ni melalui ayat Al-Quran. Melalui ayat Al-Quran. Kita tahu surah yang menceritakan tentang Isra Mi'raj hanya satu surah saja, itu surah Isra. Itu pun cerita pasal Isra. Betul tak? Dalam surah tu tak ada pun cerita pasal Mi'raj. Sebaliknya surah Mi'raj tak ada pula kan, tak ada surah Mi'raj. Surah Isra ada, surah Mi'raj tak ada. Tetapi cerita Mi'raj ada diceritakan di surah An-Najm. Bagi siapa yang nak buat rujukan boleh buka surah An-Najm, bermula daripada ayat 13 sampai ke ayat 18. Okey. Kita kali ini kita lebih seperti biasa juga, kita lebih menjurus kepada ayat Isra. Yang tak lain tak bukan, ayat Isra hanya siapa boleh teka berapa banyak ayat Isra ni? Cerita pasal perjalanan Isra ni ada berapa ayat? Kalau yang dah mengikuti program kita setahun, 2 tahun yang lepas, agak-agak berapa ayat yang bercerita tentang perjalanan Isra?
Boleh kongsi cerita, boleh juga ambil bahagian dalam program kita ni. Ada nak cuba? Ada berapa ayat? 5, 6, 10 ayat? Okey, kalau nak cuba tu boleh unmute-kan mic dan boleh berkongsi jawapan. Siapa tahu? Ana panggil lah ya. Jafailah, berapa ayat cerita pasal Isra? Kita ada surah Isra. Tak pasti lah Ustaz. Tak pasti. Okey, tak apa. Siapa nak cuba? Kita dah mula ramai dah ni. Okey, Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk, baik mengikuti kita di Zoom ataupun yang mengikuti kita di YouTube. Okey, Tuan-tuan Haji, Puan Raja, Haja Aimi, berapa banyak ayat yang menceritakan surah Isra? Surah Isra pula, perjalanan Isra. Satu je kot. Satu je kot. Kod dia tu nak cover tu. Yang pertama tu. Okey, betul ya. Okey, dah lama tak dengar suara Haja Aimi. Apa khabar Haja Aimi? Baik, alhamdulillah Ustaz. Okey, ini tak dapat nak munculkan gambar lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak apalah ya. Okey, so betul ya. Sangat menjadi satu persoalan. Macam mana nama surah Isra. Al-Isra. Okey. Tetapi cerita Isra hanya pada ayat yang pertama sahaja. Jadi, apa tugas kita sebagai pembaca Al-Quran? Pembaca Al-Quran satu hal, satu lagi sebagai pencinta bahasa Arab ni. Itu dua hal benda kita ni. Okay, apa tugas kita terhadap cerita ni? Maksudnya kenapa surah tu surah Isra? Maknanya tajuk pun dah Isra. Sepatutnya kurang-kurang kalau surah Isra berapa ayat dia? Berapa ayat dia? 100? Siapa ingat surah Isra? 111. Okey, ada mushaf yang lain 110. Misalnya ada perbezaan bilangan ayat. Jadi kurang-kurang mungkinlah 20 lah paling sikit pun kita nak cerita pasal Isra. Tetapi bukan 20, 10 pun tak sampai. Bahkan hanya satu saja ayat yang cerita pasal Isra. Ini sangatlah sepatutnya menarik perhatian kita. Jadi kalau kita tak cerita pasal benda ni, okey, hikmah satu ayat tu ataupun tafsiran dan tadabbur satu ayat tu, rasanya macam kita tak dapat sesuatu yang kita hendakkan. Okey. Jadi untuk mukadimah hari ni, tak lain tak bukan, ayat ni selalu ana kongsikan. Okey, apa ayat dia ni? Cuba catat ya, kalau dah ambil screen shot tu pun tak ada masalah, nak print screen pun okey juga. Kita kongsikan ni untuk kita hayati sama-sama, iaitu ayat yang menggesa ataupun ayat yang menggalakkan, menyuruh kita untuk mentadabbur Al-Quran, iaitu surah Sad ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Nampak tak? Kitabun iaitu Al-Quran, sebuah kitab yang kami turunkan, anzalnahu ilaika kepada kamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dia, mubarakun maknanya yang penuh berkat. Daripada perkataan barakah, mubarakun kan. Okey, kalau kita semak sikit maklumat bahasa kita ni, di sudut perkataan dia, apa jenis perkataan dia ni? Mubarakun ni ialah isim maf'ul dia panggil. Apa? Isim maf'ul. Kita ada isim fa'il, isim maf'ul. Okey, gambar ana bilap-bilap ya, nanti tutup je lah senang. Okey. Tujuan dia diturunkan selain daripada kita nak warattilil Quran tartila, untuk nak tartil. Apa tujuan diturunkan? Liyadabbaru. Tengok liyadabbaru ni kalau kita perhatikan, geng-geng saraf kita, geng-geng tasrif af'al ni, liyadabbaru ni acuan nombor berapa ni? Ni Haji Zakiah punya bidang ni. Haji Zakiah apa? Liyadabbaru ni acuan nombor berapa ni? Dia acuan nombor 8 ataupun 9. Apa perkataan dia? Tadabbaro. Nampak tak? Acuan tafa'ala yatafa'alu.
Patutnya di sini kalau mengikut acuan wazan ya, tadabbaro ya tadabbaru. Tapi ta tu dia idghamkan ke dalam huruf dal. Paham tak ni? Kita nak cuba sampaikan ni. Dia merge lah. Dia merge kan. Asal dia apa? Tadabbaro. Huruf ta tu dia idghamkan ke dalam huruf dal. Ta dah hilang dah. Dah jadi huruf dal bersabdu. Kalau tadabbaro maknanya tadabbur, kalau iddabbaro. Okey, tengok ya. Mungkin kita boleh cuba gambarkan dekat sini supaya kita lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Dapat manfaat ni juga ya, bagus ya dari sudut bahasanya, anak minat bahasa ni supaya kita dapat penghayatan yang lebih bila kita baca Al-Quran. Okey, tadi tadabbur ni daripada perkataan apa? Daripada wazan ataupun acuan. Anak panggil acuan ya, tafa'ala. Okey, cuba sama-sama apa bunyi dia? Tafa'ala. Okey, tafa'ala maknanya samalah dengan tadabbar. Tahu tak? Betul. Okey, satu acuan, satu wazan. Apa yang berlaku sekarang, kita nampak dal dia bersabdu, betul tak? Dal dia bersabdu tu sebab ta ni dia dah masukkan dalam dal. Jadi bila ta dah masuk dalam dal, ta dah tak ada, dal bersabdu. Okey, jadi ba bersabdu, ba beri atas, lepas tu kita ada ra kan? Kita ada ra. Sekejap ya. Nah, boleh tak kita baca ni? Dal bersabdu, ba bersabdu, ra. Macam mana nak baca ni? Boleh baca? Boleh baca tak? Tak boleh. Tak boleh baca, akan setiap perkataan yang tak boleh baca maka kita akan minta tolong. Minta tolong siapa? Kita akan minta tolong hamzah wasal. Kita minta tolong siapa? Hamzah wasal. So jadi nak baca fi'il madhi dia ialah iddabbaro. Nampak tak? Apa jadi? Iddabbaro. Jadi fi'il mudhari' dia apa? Iddabbaro. Yadabbaru. Nampak tak? Ni baru datang yadab baru ni. Yadab mana pergi dah sekejap ya. Okey, yadab baru. Okey, lepas tu dia masukkan li tadi. Okey, li untuk, lepas tu dia bagi plural sikit. Jadi jamak, betul? Li yadab baru. Okey, nampak tak tu? Soalan dia, apa faedah dia idghamkan ta? Dah elok tadabbaro dia faedah dia idghamkan ta pula. Jadi dal tu bersabdu. Apa faedah dia? Senang baca. Senang baca. Aduh, senang baca pula. Tadabbaro lah lagi senang nak baca. Tadabbaro. Cuba sama-sama. Tadabbaro. Tadabbaro, betul. Lepas tu tukar jadi iddabbaro. Kan lagi susah tu. Betul tak? Okey, tapi bila kita nampak sabdu ni, yang nampak tak sabdu ni maksudnya apa? Penekanan. Penekanan, tamam. Sabdu dalam bahasa Arab dia panggil? Dia panggil? Taukid. Bukan, sabdu dalam bahasa Arab panggil? Betul. Dia maknanya syiddah ni apa dia? Syaddah. Syaddah. Daripada perkataan syadid ni apa makna dia? Kuat. Keras tau. Keras. Kuat. Nampak tak? Jadi di sini dia dikeraskan, dia tekankan, dia kuatkan untuk kita mentadabbur. Faham tak maksud dia? Okey? Kalau dia kata liyatadabbaru alama, ringan dia bunyi dia. Tapi tidak, dia gunakan dal bersabdu liyadabbaru. Ada penekasan, ada penekanan. Intonasi suara menjadi keras. Menunjukkan peri penting, kesungguhan tadabbur ayat-ayatnya. Nampak tak? Okey, kita sambung. Panjang pula cerita kat situ. Baik, so nampak tak mana datang dia ni? Daripada tadabbaro. Okey? Ada berlakunya idgham. Ni geng lah ni. Waliyatadhakkaru. Nampak tak? Liyatadabbaru waliyatadhakkar. Ini pattern yang sama, wazan yang sama. Bagi geng-geng bahasa Arab kita yang baru, apa benda ni Ustaz wazan? Tengok je lah, dengar je. InsyaAllah nanti faham insya-Allah.
Okey, so kita dah faham kat sini tujuan utama kita, dan tujuan utama Al-Quran selain daripada untuk ditartil, dibaca, adalah juga untuk memahami dengan teliti, iaitu tadabbur tadi ya, kandungan ayat-ayatnya. So inilah motif utama kita sebagai pendahuluan malam ni, kita nak buat cerita Isra ni untuk kita tadabbur. Untuk kita tadabbur. Okey, tadabbur juga banyak kali kita kongsikan. Apa makna tadabbur ni? Macam mana kita nak faham tadabbur ni? Semua orang wajib tadabbur. Tapi tak semua orang wajib tafsir. Orang nak tafsir kena ahlinya. Orang tadabbur semua kena tadabbur. Pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab ke kena tadabbur. Okey, tapi kalau tak pandai bahasa Arab, tak tahu selok-belok tafsir, jangan pandai-pandai nak tafsir kita. So tafsir lain, tadabbur lain. Semua kita mesti apa? Tadabbur. Mesti tadabbur. Tapi tak semua kita berpeluang untuk mentafsir. Tafsir ada ahlinya. Serahkan kepada ahli tafsir. Tadabbur setiap seorang daripada kita. Ustaz baru belajar domir, Ustaz pun tak apa, wajib tadabbur. So soalannya apa makna tadabbur? Apa makna tadabbur? Okey, apa makna tadabbur? Baru. Ustaz kasih soalan. Ulang-ulang. Ini yang seram kita ni Ustaz, saya kena tanya ni, itu yang tak keluar gambar tu Ustaz. Okey, tak apa. Okey, tadabbur maksudnya kefahaman yang mendalam yang sepatutnya kita faham. Ataupun ringkaskanlah, kefahaman yang sepatutnya kita faham. Itulah tadabbur. Okey? Ada satu situasi ataupun ada satu ayat. Contohnya lah, kalau kita nak jawab, kita sedang menduduki soalan, menduduki peperiksaan ni. Okey. Apa yang sepatutnya kita kena faham dengan soalan tu? Okey, itulah maknanya tadabbur. Apa yang sepatutnya kita kena faham dengan ayat ni? Itulah maknanya tadabbur. Sehingga kita boleh buat tindakan. Kefahaman yang sepatutnya yang boleh menghasilkan tindakan. Itulah dia tadabbur. Okey, tamam? Okey, ataupun ekoran ayat yang kita baca tu. Apa yang kita kena lakukan tindakan. Ada satu contoh yang paling mudah. Kalau dapat hafal contoh ni sama-sama pun bagus. Okey, kita kongsikan sama-sama contoh ni. Apa contoh dia? Supaya kita pun dapat membezakan antara apa? Antara tadabbur dengan tafsir. Okey? Apa dia? Ajaimi, apa contoh yang paling sesuai kita nak buat? Ustaz, tanyalah orang lain. Oh ya, nanti nama Ajaimi je keluar. Nama Ajaimi je muncul ke depan, nak berpanggil lah. Baik, contoh yang paling senang. Sepatutnya kita tak dapatlah nak bagi contoh. Tetapi satu gambaran yang mudah kita nak fahami ialah, okay, semua orang akan apa? Akan bertanya. Contohnya, dalam hari kita ni, hari ni, tiba-tiba kita nampak langit gelap, misalnya. Betul tak? Semua orang akan bertanya langit gelap. Betul tak? Ke ada orang yang buat bodoh, tak faham. Biar ada langit gelap-gelap lah. Ada ke macam tu? Tidak. Semua orang akan bertanya, apa hal langit gelap ni? Nampak tak? Persoalan itu mesti kena ada bagi kita pembaca Quran. So, jumpa je surah Isra. Satu je ayat Isra. Apa hal satu ayat Isra ni? Itu permulaan tadabbur. Okey? Jangan nampak ayat Isra tu dah 111 surah ayat Isra, tiba-tiba cerita pasal Isra satu ayat je, buat tak faham. Satu je, tak apalah. Jangan macam tu. Samalah keadaan dia, kita tengah-tengah duduk macam ni, tiba-tiba datang langit hitam. Buat tak tahu, buat dono je. Tidak, semua akan bertanya, apa hal langit hitam ni? Kenapa langit hitam ni? Walaupun dia tak tahu lagi apa kesudahan ceritanya, apa akhiran ceritanya, apa hal langit hitam ni. Maka, bila dah ada pertanyaan tu permulaan tadabbur. Bila dah mulakan pertanyaan tadi, kenapa langit hitam? Dia akan jumpa siapa? Dia akan jumpa siapa? Dia akan jumpalah pakar apa? Pakar kaji cuaca, tak betul?
Okey, pakar kaji cuaca ni adalah orang yang layak mentafsirkan fenomena yang sedang berlaku. Itu tafsir. Nampak tak? Orang awam akan tertanya-tanya, kenapa keadaan ni gelap? Janganlah kita orang awam pula ambil pahaman, gelap ni sebab ni, kita tak ada ilmu. So kita pergi tanya pakar tafsir, iaitu ahli kaji cuaca. So ahli kaji cuaca dia telah mengatakan, awan gelap ini adalah berpunca daripada letusan gunung berapi. Okey, jadi kita yang bertanya tadi ni, apa yang kita nak buat? Letusan gunung berapi ini sudah semestinya akan mencemarkan udara. Nampak tak? Itu dah automatik datang daripada pemahaman kita mula-mula tadi. Okey, ini dah semestinya mencemarkan udara. Jadi apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Tindakan kita ialah kena pergi beli face mask misalnya. Itulah proses tadabbur. Daripada pemahaman persoalan tentang ayat sehinggalah sampai kita dapat melakukan tindakan yang sepatutnya. Nampak tak? Okey, bukannya fahaman tadabbur ni tu apa hal ni gelap ni? Gelap ni nak hujan kot. Jadi itu dah kita tafsir sendiri. Bila nak hujan kot, kita pun buat tindakan sendiri, buanglah air dalam tempayan. Rupa-rupa bukan hujan. Nampak tak? So kita dah salah tafsir sebab kita bukan ahlinya. So tadabbur daripada proses persoalan tadi. Nampak kan? Persoalan tadi, kenapa langit jadi gelap tiba-tiba ni? Okey, kepada dia mencari ahli tafsir untuk mentafsirkan situasi yang sebenar. Bila dia dapat tafsiran tu, dia dapat melakukan tindakan yang sepatutnya. So itulah proses tadabbur. Jadi kita pun sama juga. Bila kita nampak tiba-tiba ayat apa? Ayat apa ni? Ayat Isra ni satu je daripada 111 ayat. Apa hal jadi macam ni? Kenapa cerita ni satu saja ni? Maka kita pergilah jumpa ahli tafsir. Kenapa ayat ni satu saja? Apa hikmah di sebalik ayat ini? Okey, jadi bila kita dah dapat penceritaan daripada ahli tafsir, kita pun tahulah apa tindakan kita nak buat selepas tu. Okey? Nampak tak bezanya? Jadi apa kesimpulan dia? Okey, walaupun kita tak habis belajar pun hari ni tak apa. Tak habis cerita Isra malam ni pun tak apa. Dapat beza tafsir dengan tadabbur pun cukuplah. Okey tak? Okey. Ulang balik. Apa beza tafsir dan tadabbur? Tadabbur semua orang kena. Nampak tak? Orang kena. Kenapa Ustaz kata semua kena Ustaz? Ni tujuan asal Quran diturunkan. Nampak tak? Tujuan Al-Quran diturunkan liyadab baru. Perkataan tadabbur pun diletakkan sabdu di sini. Kita dah cerita tadi dah, okey? Bagi yang tak sempat dengar tadi, tengok balik rakaman dekat YouTube kita. Okey? Begitu penting sekali tadabbur sehingga kan huruf ta diidghamkan. Okey. Lepas tu apa beza dia dalam tafsir? Tak semua orang boleh tafsir. Hanya ahli-ahlinya saja yang boleh mentafsirkan ayat. Okey. So tadabbur daripada persoalan mencetuskan pencarian dan akhirnya kita tahu apa tindakan yang perlu kita buat daripada persoalan kita tadi tentang ayat-ayat yang kita baca. Okey. So tadabbur secara amnya mudahnya kita kata apa? Kefahaman terhadap ayat tu yang sepatutnya kita kena faham. Sehingga kita dapat melaksanakan tindakan. Okey, cukuplah. Tak payah panjang-panjang sangat. Takut nanti berbelit-belit. Okey, boleh faham ke tu? Mudah ke payah tu? Okey, Ustaz. Mudah. Boleh Ya. contoh yang baik tu, Ustaz. Contoh yang baik. Okey, alhamdulillah. So, jadi kita terus masuk. Pendahuluan kita tadi, kita nak tunjukkan betapa pentingnya tadabbur. Semua orang kena tadabbur. Okey, walaupun baru belajar hadhihi. Wajib tadabbur. Okey, yang kedua kita terus masuk kepada ayat kita iaitu ayat pertama surah Isra. Yang mana diceraikan dengan surah An-Najm iaitu cerita pasal Mi'raj. Isra mendahului ayat-ayat yang lain dari segi nombor ayatnya. Dia berada di ayat yang pertama. Jadi kita tahulah kalau dah ayat pertama ni maknanya dia mesti utama, mesti penting. Dan cuba kita nak pahami, selami kepentingan, keutamaan ayat ni.
Okey, dari segi makna mudah saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Okey, dari segi maknanya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari di Masjid Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, ini dari segi terjemahan ya, tetapi dari segi harfiah dia mengetahui ini sedikit bertentangan dengan perkataan dia basir. Okey, basir sebenarnya maha mendengar ya, bukan maha mengetahui. Melihat. Apa dia? Melihat. Basir melihat. Sorry, Sami yang mendengar, Basir melihat. Sebab tu nak panggil ada Ami tadi tu, sebab boleh tolong. Kan? So, secara ringkas, secara ringkasnya, Isra perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ada juga orang kata, kenapa nak pergi Masjid Aqsa dulu, tak terus naik ke langit saja. Okey, agak-agak ringkasannya apa, macam mana kita nak jawab tu? Apa peri pentingnya nak pergi ke Masjid Aqsa dulu, teruslah naik ke langit ke lagi senang kan? Okey. Kita nak tahu betapa ni cerita ni menjadi satu isu yang sangat viral ketika itu. Tak betul? Kan? Jadi kalau hanya Mi'raj sahaja, perjalanan Nabi ke langit, orang semua tak boleh nak dijadikan isu tau. Siapa yang nak percaya dia? Kan, perjalanan daripada Masjidil Haram terus ke langit saja. Tapi kalau dia cerita daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia ada bukti-bukti yang menunjukkan perjalanan dia itu sahih. Jadi adalah hujah-hujah yang kuat, bukti-bukti yang jelas menunjukkan perjalanan itu ada, betul tak? So di masa zaman teknologi ketika itu, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW cerita dia naik ke langit. Tak boleh nak jadi isu. Orang tak akan ambil endah punya. Tapi bila dia kata dia pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, lepas tu dia boleh ceritakan pula keadaan Masjidil Aqsa, dia boleh cerita pula kafilah yang datang, menyebabkan orang akan tertarik, orang akan menyedari bahawa macam betul cerita ni, contohnya macam itulah. So peri penting kena ada Isra. Satu. Yang kedua, apa hikmah dia kalau kita perhatikan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni? Kenapa tak pergi minal Masjidil Haram ila Rum ke Rom kan, ke bilad Rom di Europe sana ke, ataupun ke Parsi ke? Apa hikmah ada agak kita boleh nampak kat sini. Okey, tak lain tak bukan nak menunjukkan permulaan ketamadunan manusia dan penghujungnya. Okay. Masjid Haram kita tahu awal bait wudi'a linnas, rumah pertama yang diletakkan untuk manusia. Kaabah dinamakan sebagai apa? Sebagai rumah Allah. Masjid pun dipanggil rumah Allah. Ni kenapa? Apa hikmah dia masjid dipanggil rumah Allah? Okay. Nak menunjukkan bahawa masjid ni ataupun rumah Allah ni bukan rumah untuk kita nak berlindung daripada hujan dan panas. Itu tidak itu maksudnya. Keamanan, simbol kepada apa? Rumah Allah simbol kepada apa? Keamanan dan ketenteraman. Jadi Masjid Haram sebagai permulaan manusia di situ, ketamadunan manusia, dan Masjidil Aqsa penghujungnya nanti. Maknanya kiamat mesti akan tercetus ataupun isu akan tercetus ke mana? Dekat Masjidil Aqsa. Okey, kat sekarang ni itulah yang berlaku, kita tengok kan, kemelut di Masjidil Aqsa tak habis-habis lagi. Ini petanda akhir zaman. So pemilihan dua tempat ni sebagai permulaan manusia dan pengakhiran cerita manusia nanti sebelum kiamat. Okey. Tak apa, itu tak berapa penting sangat dari sudut isu bahasa Arab kita. Okey. Yang ni anak rasa boleh screenshot saja ya. Ini pun tak penting untuk isu bahasa Arab kita. Sebaliknya pengajaran penting daripada peristiwa Isra Mi'raj ni. Tapi selain daripada ni, kita tahu
kronologi cerita Isra Mi'raj ni yang paling senang ni kita nak ingat ialah Isra Mi'raj berlaku selepas 3 cerita benda besar. Apa dia pertama? Kewafatan zaujah Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah. Lagi wafatnya bapa saudara dia, betul? Betul. Lepas tu dakwah ke Taif. Betul tak? Ya. Okey. Jadi ini baca sendiri tak ada masalah ya. Okey. Jadi bila kita fikirkan benda ni, ada satu cerita menarik juga ya. Apabila wafatnya Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, Nabi ketika itu sangat sedih kan. Sangat sedih. Okey. Jadi ketika itu ada satu surah yang turun. Siapa boleh teka? Apa surah yang turun? Kalau bab-bab sedih ni apa surah yang turun? Ni pun sangat baik bagi kita untuk kita amalkan. Apa surah yang turun? Surah Ad-Duha ke? Bukan surah Ad-Duha. Bukan. Surah Ad-Duha itu permulaan wahyu lagi tu. Surah yang turun ialah surah Yusuf. Surah Yusuf. Surah apa? Yusuf. Surah Yusuf yang turun. Okey, seolah-olah macam Allah nak memberitahu kepada Nabi, okey, bukan seolah-olah macam itulah rasanya. Sepatutnya begitulah. Bahawa wahai Rasulullah, seperti mana engkau telah kehilangan isteri dan juga siapa? Pakcik saudara. Bapa saudara engkau. Yusuf pun sama, kehilangan bapa dia dan juga kehilangan kaum keluarga dia. Tak betul? Betul tak? Okay. Ya, wahai Rasulullah, seperti mana engkau dizalimi, dipulaukan, di apa lagi? Sabar. Sekejap, belum lagi. Belum Isra lagi kita. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, ana ambilkan dulu. Seperti mana engkau dipulaukan oleh kaum kau sendiri. Begitu jugalah Nabi Yusuf dipulaukan oleh siapa? Ataupun dimusuhi oleh siapa? Adik-beradik dia. Tak betul? Ya. Betul. Jadi ada persamaan cerita bab Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, wahai Rasulullah, seperti mana engkau kena bersiap sedia nak pergi berhijrah ni. Begitu juga cerita Nabi Yusuf. Berhijrah daripada dia meninggalkan negeri dia. Nabi Yusuf daripada mana asal dia? Yusuf ialah keturunan Yakub, Ibrahim, Ishak. Daripada mana asal dia? Daripada Palestin. Berhijrah ke sampailah dia sampai dijual apa semua sampailah ke Egypt. Jadi ada persamaan cerita sikit sebanyak. Jadi surah Yusuf turun untuk apa tu? Untuk menghiburkan Nabi. Untuk menghiburkan Nabi yang sedang apa istilah orang lama panggil gundah gelana, apa dia? Duka nestapa apa semua itulah. Jadi untuk itu kita dapatlah sedikit manfaat daripada peristiwa ni. Apa dia? Kalau kita berasa duka cita, gundah gelana, bacalah surah Yusuf. Bacalah surah Yusuf. Kerana ada persamaan cerita dia di antara Nabi Yusuf dan juga cerita yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tamam. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada ya? Boleh ya? Okey, seterusnya apa lagi cerita kita? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Okey. Kita ada istilah di dalam ilmu tafsir ataupun di dalam lapangan tafsir, dia panggil munasabah. Okey, siapa nak ambil print screen pun boleh, screenshot pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tengok apa dia panggil munasabah. Apa makna munasabah ni? Tak munasabah betul. Selalu kita sebut munasabah. Apa dia makna munasabah ni? Sesuai. Okey, kesesuaian. Nampak tak? Kesesuaian surah ni. Maksudnya apa? Surah ni berada di antara surah Isra. Selepas surah Isra, surah apa? Surah Kahfi. Betul? Sebelum surah Isra, surah An-Nahl. Jadi persoalan kita, kenapa Isra ni duduk kat tengah-tengah ni? Di antara surah Lebah dan juga surah Gua ni, surah Kahfi ni. Apa kesesuaian dia? Itu dipanggil munasabah. Okey? Munasabatus surah. Munasabah, ilmu munasabah ni bukan setakat antara surah,
Sebaliknya, kita tengok ni, cuba kita hayati sama-sama keberkaitan sesuatu surah dengan surah selepasnya. Dari sudut ayat, dari sudut topik, maupun perkataan-perkataan menunjukkan apa? Kehalusan dan ketelitian susunan kandungan Al-Quran. Yang mana kita tahu Quran tu zalikal kitab la raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. Bukan dari segi kandungannya saja, sebaliknya kemunasabahan dia. Okey, ini kita ambil dari sudut satu aspek ni, dari sudut surah sebelumnya, surah An-Nahl dan juga surah Isra sesudahnya. Surah Isra sebelum ni surah An-Nahl. Kita tengok apa keberkaitan surah ni. Apa keberkaitan surah ni? Surah An-Nahl pada ayat yang ke-124. Kita tengok kat sini, boleh catat. Itu ayat 124 ni, innama ju'ila, Sabtu ni cerita hari Sabtu ni. Kalau cerita hari Sabtu ni dah confirm cerita pasal Yahudi. Ya, hari Sabtu dijadikan hari kelepasan yang wajib dihormati atas orang-orang Yahudi yang telah berselisih padanya. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Okey, jadi dekat sini cerita apa dia kata kat sini? Di akhir surah An-Nahl menceritakan tentang syariat. Ashabus Sabt, cerita pasal hari Sabtu tadi tu, iaitu Bani Israel secara umum sahaja, ya. Tetapi bila kita tengok dekat permulaan surah Isra tentang Bani Israel secara khusus, penerangan tentang kemaksiatan, kerosakan, kefasadan, kemusnahan yang mereka lakukan terhadap Masjid Al-Aqsa. Kita boleh dapati tengok dekat mana surah panjang ayat dia, ada 3-4 ayat lebih kurang. Tu ayat keempat ni, wa qadaina ila bani Israil, ni dekat surah Isra ni. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam Alkitab, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi 2 kali. Dan sungguhnya kamu akan berlaku sombong aku dengan melampau. Jadi kat sini dia cerita dengan terperinci tentang kerosakan. Dekat surah An-Nahl tadi dia cerita secara umum tentang syariat hari Sabtu misalnya. Okey, nampak tak keberkaitan cerita antara dua surah ni. Bila kita tengok dekat surah An-Nahl, ayat yang terakhir iaitu ayat 128. Allah bersama orang yang bertakwa dan bersifat ihsan. Apa ayat dia tu? Tengok kat sini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Siapa ingat Sifir 2 kita? Takwa ni maksudnya apa? Apa maksud takwa? Ingat Sifir 2 tu. Siapa ikut program tadabbur Baqarah kita mesti hafal Sifir 2. Okey, takwa walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, itu orang yang ada sifat ihsan. Okey. So di sini kita tengok Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersifat ihsan. Sedangkan itu di mana tu? Akhir ayat surah An-Nahl. Di permulaan surah Isra pula kita tengok ayat pertama Isra menunjukkan bahawa hambanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya yang paling bertakwa dan yang paling tinggi sifat keihsanannya. Faham tak? Okey, bila kita baca ayat tu, tengok di sini mana ayat pertama surah Isra tadi? Asra bi abdihi. Faham tak? Di sini Nabi Muhammad digelar sebagai apa? Hambanya. Asra bi abdihi. Sedangkan dekat ayat yang terakhir surah An-Nahl sebelumnya, Allah bersama siapa? Orang yang bertakwa dan orang yang bersifat ihsan. So Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling tinggi sifat keihsanannya. Nampak tak keberkaitan topik dia tu, cerita dia tu kan, ihsan, takwa. Okey, yang terakhir kita perhatikan kat sini kaitan antara surah An-Nahl dan surah Isra, sama juga kebersamaan. Allah menunjukkan Allah sentiasa mendengar dan melihat. Faham ke ni? Faham tak ni? Tak faham lah Ustaz? Okey, kita tengok ayat yang terakhir surah An-Nahl. Apa dia? Ayat terakhir surah An-Nahl, innallaha ma'a. Apa makna ma'a? Bersama. Jadi apa maksudnya Allah bersama dengan hambanya tu?
Apa maksud itu? Allah membantu. Allah bersama dengan hambanya itu nak menunjukkan kepada kita, yaitu apa? Yaitu Allah sentiasa mendengar dan melihat. Betul tak? Makna bersama tu, dia sentiasa dengar dan sentiasa melihat. Ayat itulah yang kita jumpai dalam ayat pertama surah Isra tadi, As-Sami' Al-Basir. As-Sami' sifat Allah yang maha mendengar, Al-Basir sifat Allah yang maha melihat, bukti kebersamaan Allah bersama hamba-Nya. Okey tak? Boleh faham tak? Ha? Okey. Terbatuk dah Hajar Zaki hari ni. Macam mana tu Ustaz? Tak faham Ustaz. Dekat surah An-Nahl kita nampak Allah bersama. Betul tak? Cara macam mana bersamanya Allah tu ditunjukkan di surah Al-Isra, iaitu Allah Maha Sami', Allah Maha Basir, Maha mendengarnya Allah dan Maha melihatnya Allah, bukti kebersamaan Allah dengan hamba-Nya. Tak betul? Mudah je tu nak faham tu. Ke payah sikit ayat tu? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. So itu munasabah, kesesuaian surah sebelum dengan surah Isra. Okey, tamam? Tanya sikit boleh Ustaz? Apa tu? Yang munasabah surah ni dia adalah salah satu cabang ilmu-ilmu Al-Quran ya? Tafsir. Okey. Oh, cabang tafsir. Ya, dia dalam bidang tafsir. Jadi tafsir tidak akan berperencah, tidak akan sedap rasanya kalau tak masuk munasabah. Okey? Okey? Ini perencah dia ni. Kalau tak ada ilmu munasabah ni, tafsiran kita goyang. Tafsiran kita tak mantap. Okey? Penting ilmu munasabah ya. Baik, seterusnya mari kita tengok munasabah apa pula? Surah selepas. Surah selepas Isra apa dia? Al-Kahfi. Surah Kahfi. Di surah Kahfi kita dapati, okey. Di akhir surah Allah menceritakan, Allah memerintahkan untuk kita bertahmid. Betul tak? Akhir surah apa ni Ustaz? Akhir surah Isra lah. Okey, sekejap mari kita tengok surah Isra. Okey, surah Isra apa akhir dia? Bab ni yang kami lemah ni Ustaz. Bukan pada kita buka surah Isra. Ni dia. Surah Isra, mari kita tengok. Anda nak kongsikan skrin, okey. Nampak tak? Okey, bagi yang baru masuk ya, ahlan wa sahlan nak ucapkan. Ustaz tak nampak gambar Ustaz, minta maaf ya. Malam ni kamera anda tidak begitu stabil ya, dia goyang-goyang. Okey. Saya nampak tak ni surah Isra sebelum surah Kahfi. Apakah ayat terakhir surah Isra? Kurang jelas Ustaz. Mari kita tengok tu. Okey, tu dia. Alhamdulillah. Nampak tak? Wa qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Nampak tak? Wa qulil hamdulillah. Dia suruh kita qul ni maknanya katakan, dia suruh kita memuji Allah. Kan? Nampak tak? Di awal surah Kahfi dia pun sebut alhamdulillah. Kan ada keserasian tu. Kan ada munasabah dia tu. Nampak tak munasabah dia tu? Tu maksud dia tadi tu. Okey, kemunasabahan surah tu dengan selepasnya pula. Di akhir surah Allah memerintahkan untuk kita bertahmid. Alhamdulillah. Lepas tu di awal surah Kahfi perintah disambut dengan penyataan ikhlas dan redha. Itu ikhlas. Jangan main-main ni ya. Dan redha, alhamdulillahilladzi anzala, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab. Wa lam yaj'al lahu wajah. Nampak tak? Keserasian dia tu, kemunasabahan dia tu. Okey, sini ada perintah, sini dia jawab perintah. Okey. Qul, katakanlah alhamdulillah, dia jawab kasi alhamdulillah. Okey, ayat 105 dekat surah Isra menyatakan tentang kebenaran Al-Quran. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Okey, kalau kita tengok contoh dia sekejap. Okey, mana cerita bab Al-Quran. Okey, mana ayat 105 tadi? Tu dia. Wabil haqqi anzalnahu, Al-Quran, wabil haqqi nazal. Dengan penuh kebenaran kami turunkan Al-Quran itu, dan dengan penuh kebenaran ianya turun. Tak ada keraguan langsung dari Al-Quran.
Okey, apa pula disambut oleh surah Kahfi? Okey, surah Kahfi kata apa? Di permulaan surah Kahfi menegaskan bahawa Al-Quran itu walam yaj'al lahu iwaja. Nampak tak? Yang turun dengan penuh kebenaran, mana ada iwajan, bengkang-bengkok di dalamnya. Nampak tak? Serasian itu, kemunasabahan dia. Perasan? Okey. Macam aja Amy seorang tu perasan. Okey. Baik. Boleh ya? Kalau tak boleh bagi tahu ya, kita ulang balik. Seterusnya di surah Isra kita dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan dan pemberi ingat. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Betul tak? Mana dia tu? Mana ayat dia? Sudah. Tak nampak pula mana pergi ni. Okey. Tu kan sambungan itu kan? Wa bil haqqi anzalnahu. Nampak tak kat skrin? Nampak? Okey. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutuskan kamu melainkan mubasyiran, pemberi khabar gembira dan juga pemberi peringatan. Wa nadhira, bila kita tengok surah Kahfi pula apa berlaku? Memberi peringatan balasan yang berat dan perkhabaran yang menggembirakan. Okey, kan sama tu ceritanya, ada kaitan itu. Nampak tak? Nak besarkan sikit supaya kita boleh jelas. Liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nampak tak? Memberi peringatan, memberi kabar gembira. Di sini memberi kabar gembira dan juga peringatan. Keserasian topik dengan topik. Disambut surah dengan surah. So, walaupun Isra perjalanan malam, Kahfi gua, apa cerita gua dalam perjalanan malam, tetapi topik demi topik dia ada kesinambungan. Itu dipanggil apa tu? Munasabah. Okey? Jadi orang Melayu pun panggil munasabah lah kan? Munasabah tak masabah lah Ustaz. Contoh ya. Okey, dah selesai dah. Satu topik yang penting ni. Ini sangat penting dalam kita nak cuba menghayati dan memahami mukadimah kita tadi. Apa dia mukadimah kita tadi? Tadabbur liyadabbaru. Datang dalam bentuk idgham ni. Okey. Jangan lupa tadi tu. Ustaz cerita bab idgham tadi dah. Bagi yang baru masuk ni, apa benda idgham, buka balik link YouTube tu, nanti insya-Allah besok boleh tengok lagi ya. Okey. Sekarang apa cerita pula kita buat? Okey. Sekarang ni Ustaz, kita dah start Isra belum? Belum lagi. Mukadimah tak habis lagi. Okay. Besok nak kerja Ustaz? Tak apa. Ya. Sampai mana kita berhenti, kita berhentilah. Okay. Kita pergi kepada satu lagi topik, keunikan surah Isra. Kenapa surah Isra ni unik? Okay. Ada beberapa keunikan. Sini Anda senaraikan 3 keunikan. Pertama, surah Isra juga dinamakan surah Bani Israel. Unik lah tu. Pasal apa surah Bani Israel Ustaz? Okey. Kerana terdapat penceritaan tentang kerosakan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka serta amaran di atas perbuatan tersebut. Okey, tak apa. Penceritaan tersebut berapa ayat? Ayat 2 sampai ayat 8. 1, 4. Tempat yang kedua ayat 101 sampai 104. Ada 2 tempat saja. Okey. Kalau dikira ayat ni berapa ni? 2 sampai 8 berapa? 7 lah kan? 7 ayat. 101 sampai 104, 4 ayat. Kan? Ada 11 ayat daripada berapa? 111. 100 lagi bukan cerita Bani Israel pun. Okey, tetapi tetap digelarkan sebagai surah Bani Israel. Nampak tak? Kalau kita ambil surah Baqarah, kita ambil surah apa? Surah Baqarah, lagi banyak cerita Bani Israel berbanding surah Isra ni. Itu keunikan pertama. So kenapa dia panggil surah Bani Israel? Walaupun ceritanya 2 je tempat dia. Lebih kurang 7 campur 4, 11 ayat tadi kan. Yang kedua, perkataan Al-Quran. Tahu apa dia? Al-Quran adalah yang paling banyak disebut dalam surah ni. Unik ya. Unik ya. Kalau siapa yang ada siapa yang ada software yang anda tunjuk tadi ni dipanggil apa? Quran desktop ni. Ni bukan ni. Bukan ni, ada lagi satu. Boleh juga ni. Quran desktop ni kan.
okey, kita boleh cari perkataan Al-Quran. Okey, contohlah kita ambil sini, kita typekan perkataan Al-Quran. Okey, type ya. Sekarang ni apa dekat skrin kita? Dia nampak. Al-Quran ya, Quran desktop ni tengok ya. Al-Quran. Bila kita cari perkataan Al-Quran, dia akan bagi kita berapa result dia ni. Siapa nampak? 50. Nampak tak 50 ni? Bayangkan 50 perkataan Al-Quran di dalam Al-Quran. Yang mana surah Al-Baqarah, nampak tak surah Al-Baqarah ni? Mula-mula sekali. Berapa? Berapa perkataan Al-Quran dekat surah Al-Baqarah? Satu je. Satu ayat. Surah Nisa? Satu. Surah Maidah? Satu. Nampak tak? Surah 6 ada satu. Araf. Lah pendek cerita, malah kita nak kira kan. Pendek cerita, surah yang paling panjang pun, surah Baqarah, ada berapa? Satu je. Ada satu je. Nampak tak? Okey, surah Taubah, surah Yunus 1, Yusuf 3, surah Yusuf 1 ayat 3. Misalnya Al-Hijr adalah 2 ni ha. Al-Hijr ada berapa? Ada 287 dengan 91 ni misal. Ha? Tapi bila kita pergi Isra, tengok Isra. An-Nahl ada berapa? 1. Isra, tengok ayat 9. Ayat berapa ni? 41. 41. Ayat berapa? 45. 45. Ayat berapa? 46. 46. Ayat berapa? 60. 60. Ayat berapa? 82. Ayat berapa? 88. Ayat berapa? 89. 9 baru masuk surah Kahfi. Nampak tak berapa banyak Quran dalam surah Isra? Itu sebab itu tadabbur lah tu. Kenapa banyak sangat surah Isra? Surah apa kata Quran dalam Isra ni dah jadi satu pertanyaan. Kita pun meneruskanlah pencarian kita. Jadi kita pergi tadi, tengok balik tadi. Ini satu keunikan. Baqarah pun satu je Quran. Perkataan Al-Quran. Kenapa banyak sangat Al-Quran di dalam surah Isra ni? Nampak tak? Okey, rupa-rupanya kita tengok kat sini. Kenapa surah ni dinamakan Bani Israel sedangkan okey tadi ada cerita dah. Tapi yang kedua ni yang pelik ni. Okey. Setiap kali berakhirnya cerita tentang Bani Israel tadi menjelma perkataan Al-Quran. Renungkan tu. Renungkan betul-betul. Kita dia ada berapa perkataan Al-Quran? 8 kan? 8. Dalam surah Bani Israel. Bani Israel. Ayalah surah Isra ni. Surah Isra ni ada berapa cerita Bani Israel? Ada 2 tempat. Okey, ayat 2 sampai 8, ayat 101 sampai 104. Setiap kali cerita Bani Israel habis, masuk perkataan Al-Quran. Habis cerita Bani Israel dekat 104 ni, ayat 1516 dia, masuk cerita Al-Quran. Faham ke tak faham tu? Tak faham Ustaz? Boleh tunjuk Ustaz? Mari kita tunjukkan. Okey, jadi kita tu tunjukkan ya, tengok ya. Mari kita tengok ya, mana dia tadi. Okey. So contohlah. Kita ambil ni. Ini ayat berapa tadi? Ayat 2 sampai ayat 8, betul? Ayat 2 sampai ayat 8. Ambil ayat 8 je lah, tak payah ambil ayat 2 tu kan. Ayat 8 apa? Asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihi kamu kalau kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali menderhaka, maka kami pula akan kembali menyiksa kamu di dunia. Dan kami telah jadikan neraka penjara bagi orang-orang kafir pada hari akhirat. Ini penutup kepada cerita Bani Israel, tempat yang pertama. Betul? Okey, tempat yang pertama tadi daripada ayat 2 sampai ayat 8. Okey, maknanya selepas ayat 8 ayat apa? Ayat tentang Al-Quran. Ayat 9 lah. Ayat 9 lah. Ayat 9 cerita pasal apa? Cerita pasal Quran. Nampak tak tu? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nampak tak? Ni ayat 9. Apa cerita Bani Israel? Tiba-tiba masuk cerita ayat Quran. Dan kita kata tadi, perkataan Al-Quran adalah perkataan yang banyak sekali terdapat di dalam surah Isra yang menyebabkan ianya menjadi unik. Ada terdapat dalam surah yang lain sebanyak ini. Okey, yang lebih uniknya selepas cerita Bani Israel, cerita Quran. Okey. Kita tengok tempat kedua. Siapa tempat kedua? Tempat kedua, apa tu? Mana dia tadi?
Wa qulna min ba'dihi li bani Israil. Faham tak? Apa dia kata ni? Dan kami katakan kepada Bani Israel sesudah Fir'aun dibinasakan. Okay? Wa qulna min ba'dihi. Min ba'dihi ni selepas cerita isu dia dengan Fir'aun, ya. Li Bani Israel, kepada Bani Israel. Okay? Tinggallah kamu di negeri itu. Okay? Tinggallah kamu apa? Di mana perkataan negeri itu? Ajar Zakiah. Al-Ard saja sini. Dia tulis di Al-Ard. Mana perkataan negeri itu? Tak ada Ustaz. Al-Ard je ada Ustaz. Yes, Al-Ard ni sebenarnya satu clue ni, bukan maknanya negeri. Seolah-olah nak memberi satu keizinan kepada Bani Israel bahawasanya mereka akan mendiami seluruh pelosok dunia. Uskunul ard. Bukan uskunu dekat negeri-negeri tertentu. Uskunul ard. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah, apabila datangnya tempoh hari kiamat. Okay. Tempoh hari kiamat ataupun hari akhirat kat sini. Wa'dul akhirah ni. Okay. Ini antara tafsiran lah, ya. Kita sentuh sikit dekat sini. Wa'dul akhirah ni yang dimaksudkan kat sini ialah bila kita tengok balik surah Isra yang menceritakan tentang dua janji yang ditetapkan oleh Allah. Cerita pasal kerosakan Bani Israel, kan. Ada dua apa? Ada dua janji. Okey, mari kita tengok sekejap. Ni. Okey. Cuba perhatikan ni. Boleh membuka sedikit apa? Persoalan, ya, tengok, ya. Kalau kat sini kita tengok mana dia ni. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Nampak tak ni? Ini ada wa'dun ni, kan? Perhati tak? Wa'dun ni wa'dun yang pertama. Wa'dun apa? Wa'dun yang pertama. Okey. Yang tadi itu wa'dun yang kedua. Yang tadi itu apa? Wa'dun yang kedua. So maknanya wa qadaina ila bani Israel fil kitab, dia akan membuat kerosakan dua kali. Okey, ini wa'dun yang pertama. Yang tadi tu wa'dun yang kedua. Lebih sesuai kita maksudkan dengan akhirah tadi itu, bukan hari akhirat yang lebih sesuai dan yang lebih tepat. Sebaliknya janji kerosakan mereka yang kedua. Apa yang Ustaz cerita, Ustaz? Kurang faham, Ustaz. Kurang faham ke? Ini surah apa ni, Ustaz? Ni surah Isra lah. Isra. Oh, okey. Ni surah Isra lah ni. Ni surah Isra, tempat cerita apa tadi? Cerita Bani Israel yang pertama, ayat 2 sampai ayat 8. Nampak tak? Okey, ayat 2 sampai ayat 8. Okey. Tempat yang kedua, ayat berapa tadi? Ayat 101 sampai 104. Nampak tak? 101 sampai 104. Okey, ayat yang terakhir dia menceritakan mana 104 dia tadi. Ni, wa qulna min ba'dihi li bani Israel tadi tu. Uskunul ard. Okey, selepas peristiwa dia dengan Firaun, dititahkan kepada mereka, bertebaranlah kamu di muka bumi ni. Fa idza jaa wa'dul akhirah, bila datang temu janji yang kedua nanti, ji'na bikum lafifa, kami datangkan kamu. Tapi dekat sini ditafsirkan apa? Hari kiamat, ya. Tapi ada tafsiran yang lain yang lebih cenderung mana kepadanya, mengatakan apa dia? Mengatakan ini bukan hari kiamat, sebaliknya ini adalah janji kerosakan yang kedua. Ji'na bikum lafifa, kami datangkan kamu. Nampak tu dibuat dalam kurungan pada mahsyar, kan? Di sini mana ada cerita pada mahsyar? Okey, bercampur aduk, maksudnya didatangkan pada satu tempat, ya. Okey, itu tak apa. Ini bukan cerita kita sekarang. Okey, habis je ayat 104 ni. Maknanya ayat berapa? 15. 105. Tengok cerita 105. Cerita pasal apa? Ni Pak ni. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat kami turunkan Al-Quran. Nampak tak? Balik pada keunikan surah Isra tadi. Cerita selepas Bani Israel. Okey, ulang balik. Apa kita kata tadi? Topik kita apa tadi? Topik kita ialah keunikan surah Isra. Okay. Apa dia keunikan surah Isra? Pertama, surah Isra ni dipanggil surah Bani Israel.
Unik lah, pelik lah. Kenapa? Cerita Bani Israel 2 tempat dia, tapi dipanggil surah Bani Israel. Yang kedua, surah Isra ni paling banyak perkataan Al-Quran. Sampai 8 daripada 50 yang yang ada di dalam Al-Quran, 8 daripadanya ada dalam surah Isra. Lebih pelik dan unik, setiap kali cerita pasal Bani Israel menjelma perkataan Al-Quran. Cuba kita renungkan apa hikmah dia tu. Lepas cerita Bani Israel, perkataan Al-Quran keluar. Okey. Itu dalam kesempatan yang lain kita teruskan nanti insya-Allah. Okey. Dah nampak tak? Seterusnya, ni biar dulu. Okey. Seterusnya keunikan yang ketiga. Ni baru masuk ni, Boleh tahan lagi ke? InsyaAllah Ustaz. Semangatlah sikit. Tidak nanti Ana pun tak semangat ni. Itulah Ana tak berapa nasihat, tapi disebabkan semua bersemangat, Ana pun bersemangat juga. Okey. Cuba buka kamera kejap. Kalau dah okey. Okey. Baik. Apa keunikan yang ketiga? Keunikan yang ketiga. Apa dia keunikan yang ketiga? Surah Isra dimulai dengan tasbih dan diakhiri dengan tahmid. Faham tak? Apa mula dia? Subhanallazi, betul? Apa pengakhiran dia? Ni, subhanallazi permulaan ni atas ni. Screenshot ya kalau nak ambil. Bagus ni. Apa pengakhiran dia? Wa qulil hamdulillah. Mula dengan tasbih, akhiri dengan tahmid. Surah sebelumnya, surah apa sebelumnya tadi? Surah An-Nahl. Bermula dengan tasbih. Okay? Surah selepas dia surah apa pula? Kahfi. Surah Kahfi bermula dengan tahmid. Tak faham tu? Faham? Boleh? Lagi sekali. Okey. Surah Isra sendiri dia kumpul 2. Apa dia? Mula dia subhana, tasbih, akhir dia alhamdulillah. Betul? Betul. Sebelum surah Isra kita ada surah An-Nahl. Surah An-Nahl bermula dengan tasbih juga. Ata amrullahi fala tastajiluh subhana. Nampak tak? Ada perkataan subhana tasbih. Dan selepas surah Isra adalah surah Kahfi. Surah Kahfi bermula pula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak ceritanya, ambil yang kat bawah ni. Ini menunjukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke suatu tempat di mana seluruh alam semesta sedang bertasbih dan bertahmid kepada Allah, mengiringi perjalanan baginda. Okey, kenapa apa statement ni? Apa yang menyebabkan kita buat statement macam ni? Dahlah surah tu dimulai dengan tasbih dan diakhiri dengan tahmid. Surah sebelumnya pun ada tasbih, surah selepasnya pun ada tahmid. Dan di dalam surah itu sendiri, iaitu surah Isra itu sendiri, kalau kita tengok ayat 44 ni, ayat 44 surah Isra ni mengatakan apa? Tusabbihu lahu, okey, as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan apa jua isinya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, dan tidak sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Walakin, tetapi la tafqahun, kamu tidak faqih. Fiqh ni apa ni? Fiqh ni faham. Kamu tidak faham tasbihahum, tasbih mereka. Semua yang di langit dan di bumi, seisi kandungannya, semua bertasbih kepada Allah. Tu surah apa tu? Surah Isra. Nampak tak? Surah Isra ni penuh dengan tasbih dan tahmid. Seolah-olah, itulah baru datang statement kita ni. Okay, seolah-olah perjalanan Nabi itu diiringi dengan tasbih dan juga tahmid seluruh pelosok makhluk, baik di langit dan di bumi. Suatu peristiwa perjalanan yang sangat agung. Okay, tamam? Itu dia punya apa tu? Keunikan yang ketiga. Okay, surah ini dipenuhi dan diapit oleh tasbih dan tahmid. Nampak tak? Oh, apa faedah kita dapat ni Ustaz? Faedahnya banyaklah bertasbih, banyaklah bertahmid. Tak betul?
So yang akhir sekali ini untuk menggesa kita, menggalakkan kita untuk sentiasa bertasbih dan bertahmid. Tengok ni. Lepas tu, keunikan surah kita, surah Isra ni, pertama, ayat pertama tadi apa? Subhanalladzi. Nampak tak? Itu apa tu? Tasbih. Betul. Ayat terakhir apa dia? Wa qulil hamdulillah. Itu apa tu? Tahmid. Tahmid. Okay. Allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarik. Ya, pujilah Allah, okay, yang tidak ada anak dan tidak ada sekutu. Tu maksudnya apa tu, tak ada anak, tak ada sekutu tu? Itu tahlil. Apa makna tahlil ni Ustaz? Tahlil ni makna dia la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa makna tiada Tuhan melainkan Allah tu? Makna tak ada anak, tak ada sekutu lah. Betul tak? Ya. Makna dia walam yakul lahu syarik ni. Lam yattakhidh waladan walam yakun lahu syarik, itu tahlil. Okey. Dan akhir sekali wakabbirhu takbira, itu apa? Takbir. So nampak tak kita punya kombinasi zikir kita ada dalam surah Isra. Kita zikir kita apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar di permulaan dan penghujung surah Isra. Macam Ustaz, cukuplah ni Ustaz, ini pun dah banyak lah Ustaz. Okeylah Ustaz, kita berakhir lah Ustaz. Ada ke? Ada ke? Cadangkan begitu. Belum lagi Ustaz. Kita tak start lagi ni. Ini baru cerita dia punya apa nama, luar-luaran dia. Okey, nampak tak? Zikir utama kita kat mana duduk dia? Di awal dan di akhir ayat surah Isra. Renung-renungkan. Okey. Alangkah hebatnya surah ini yang menghimpunkan semua zikir bermula dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid, tahlil dan takbir. Inilah tadabbur kita ni. So daripada kita tengok kenapa subhana ni, ke akhir ada alhamdulillah pula. Ni tahlil ni. Oh, maknanya kita dapat maknanya. Jadi daripada maknanya tu hal pula kalau kita tak amalkan ni, surah ni dah bagi petunjuk kat kita. Okey, so kita pun dapatlah apa yang kita patut lakukan. Okey, tamam? Okey. So mana Isra ni Ustaz? Tak muncul lagi tu. Masih bertanya lagi. Betul ni sabung tak boleh lagi ni. Okey, mari kita tengok banyak lagi ni. Seterusnya dah. Okey, bagus Ustaz permulaan. Okey. Subhanalladzi. Baru Ustaz subhanallazi. Apa itu subhan? Maha suci Allah. Maha suci. Dari sudut bahasa, Ustaz, setiap satu ni Ustaz nak urai ke Ustaz? Berapa habis? Okay, InsyaAllah kita kalau dapat kita buat subhan hari ni dapat habis, alhamdulillah cukup lah tu ya. Yang lain-lain tu tak habis pun tak apa ya. Tidak ada keperluan untuk kita habiskan semua. Okey. Subhan maksudnya apa? Maha suci Allah ni dari sudut bahasanya. Maha suci itu ialah adalah perkataan kata nama terbitan bagi perkataan tasbih. Wallah. Ini dah masuk bahasa kita dah ni. Dia panggil kata nama terbitan. Dalam istilah Arab dia apa dia? Ajar Maria. Ajar Maria pula dah ada nama Ajar Maria dah. Masdar, betul. Masdar ini ialah kata nama. Nampak tak? Kata nama. Okey. Maha suci Allah itu tanpa perlukan kepada makhluk untuk bertasbih kepadanya. Bahkan Maha suci Allah itu adalah bersifat azali dan bukan kerana banyaknya makhluk bertasbih kepadanya. Ambil kita. Dan muka kita. Tahu lah ni. Tak faham lah ni. Macam mana kita nak faham ni? Okey. Maknanya apa Maha suci ni? Ambil yang ni. Ni senang ni. Maha suci ini maksudnya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maha sempurna. Jauh dari sebarang sifat kekurangan. Itu maksud Maha suci. Okay? Tapi apa yang kita nak, yang penting kita faham tu Maha suci Allah tu macam mana? Kan? Adakah Maha suci Allah tu disebabkan cerita tadi? Apa cerita tadi? Apa cerita tadi? Ni Ustaz. Ni langit 7
makhluk di dunia semuanya bertasbih kepada Allah menyebabkan Allah Maha Suci. Gitu ke? Tak. Bukan. Itu maksudnya ni. Maha sucinya Allah itu adalah bersifat azali. Walaupun langit 7 tadi itu tak bertasbih kepada Allah, segala makhluk di dunia pun tak nak bertasbih kepada Allah, Allah tetap Maha Suci. Nampak tak? Tidak menjejaskan sedikit pun kesempurnaan Allah. Contohlah, kita ada satu sifat yang sangat hebat. Misalnya lah, seorang tu dia adalah maha kaya. Ada seorang tu dia adalah maha kaya. Macam mana dia jadi maha kaya? Maha kayanya orang ini, contohlah sebab dia orang yang paling kaya sekali sebab dia bisnes. Contoh kan. Orang paling kaya sebab apa? Sebab dia bisnes. Misalnya lah, kita ambil contoh. Maha kayanya dia tu adalah disebabkan apa? Disebabkan bisnes dia jalan kencang. Kalau bisnes dia tak jalan, dia dah tak jadi maha kaya. Berarti maha kayanya dia adalah bergantung kepada apa? Business. Bergantung kepada belian orang terhadap bisnes dia tadi. Nampak tak? Bila orang tak nak beli pulau produk dia tersebut, dah tak jadi maha kaya dah dia. Tidak macam tu maksud Maha Suci Allah. Kesempurnaan Allah bukanlah disebabkan makhluk sentiasa bertasbih kepada dia. Tidak. Sebaliknya, sucinya Allah ini, sempurnanya Allah ini adalah bersifat secara azali. Bukan kerana banyaknya makhluk bertasbih kepadanya. Kita boleh faham tak tu? Okey. Tamam. Okey, so itu subhanah. Sekarang ni di dalam Al-Quran terdapat 7 surah yang bermula dengan tasbih. Terdapat berapa? 7 surah. Ni kita dapat manfaat ilmu bahasa kita sikit. Kita dah tahu surah yang pertama yang bermula ialah surah Isra ni lah yang bermula dengan subhanah. Surah Baqarah mula dengan alif lam mim. Surah apa lagi? Surah Al Imran pun mula dengan alif lam mim. Surah rangkaian para nabi bermula dengan alif lam ra contohnya. Surah Al-An'am bermula dengan alhamdulillah misalnya. Okey, surah apa lagi yang mula dengan tasbih? Tak ada, melainkan yang pertama surah bermula dengan tasbih ialah surah Isra, subhanah. Nampak tak? Dan surah-surah yang lain kalau kita perhatikan. Tengok di sini. Okey, tu dia. Surah-surah yang bermula dengan tasbih terdapat dalam pelbagai kategori. Sama ada dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk fi'il mudhari', dalam bentuk fi'il amar. Ini yang geng-geng bahasa Arab kita yang baru masuk ni, ini baru belajar Ustaz fi'il madhi mudhari' amar. Ya betul, nampak tak? Semua ada dalam Al-Quran kita ni. Sedangkan tengok dia punya susunan pun sangat menarik. Tengok susunan fi'il madhi ni. Tengok. Pada surah Hadid, surah yang ke-57 bermula dengan sabbaha. Sabbaha ni acuan nombor berapa ni? Dah cerita acuan dah pula Ustaz ni. Okey, acuan nombor 3. Fa'ala yufa'ilu. Betul. Faham tak? Fa'ala fi'il madhi. Surah yang ke-57. Lepas tu surah Hashr, surah ke-59. Lepas tu surah As-Saff, surah ke-61. Berderet ni. Okey, walaupun ada jarak sikit ni tak apa, tapi dia berderet 57, 59, 61 bermula dengan tasbih fi'il madhi. Nampak tak? Yang kedua, tasbih dengan fi'il mudhari', surah Jumaah surah 62. Okey, dan surah At-Taghabun surah 64. Mula dengan fi'il mudhari', yusabbihu. Nampak tak? Seolah-olah di sini dia memberi gambaran kepada kita. Kenapa dalam Al-Quran ni tak guna fi'il madhi saja misalnya? So, kalaulah guna fi'il madhi, nanti orang akan berkata, dah orang makhluk dah bertasbih dah. Makhluk dah bertasbih dah dekat Tuhan. Tak ada dah bertasbih dah sekarang, semua dah lepas. Ada yang sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nampak tak? Sedang bertasbih. Jadi ada satu mesej yang nak sampai kepada kita. Ada yang telah bertasbih, yang sedang bertasbih dan berterusan. Wahai manusia, tak reti-reti lagi kah kita semua bertasbihlah? Dia guna fi'il amar. Nampak tak kat sini? Akhir sekali dekat surah Al-A'la, surah yang ke-87, dia guna fi'il amar.
Sabbihisma rabbikal a'la. Ini memberi kejutan kepada kita yang sedang terlena sekarang. Mungkin ada mengantuk sabbih. Ada jadi fi'il amar berbentuk arahan untuk kita mulakan bertasbih. Soalan dia, apa yang unik kat sini? Kenapa surah-surah semua ni menggunakan fi'il, sedangkan surah Isra tasbih juga dia gunakan isim. Digunakan apa tadi kita panggil? Isim masdar. Masdar. Kita gunakan masdar. Baru tahu apa perbezaan isim dengan fi'il. Apa hujah kita? Apa pahaman kita? Kenapa dia jadi macam tu? Apa kita nak kata? Berterusan kot. Kita nak kata bahawa fi'il ni yang bertasbih, fi'il dia perlu kepada masa. Seperti mana kita tengok telah bertasbih, sedang bertasbih, bertasbihlah ni maknanya akan. Perlukan kepada masa. Dalam masa yang sama, fi'il juga perlukan kepada pelaku. Nampak tak? Ada yang bertasbih kepada Allah. Tapi di dalam surah Isra, dia tak gunakan fi'il. Sabaha ke, yusabbihu ke, sabbih ke, dia tak gunakan fi'il. Sebaliknya dia gunakan masdar, iaitu merujuk kepada kata nama. Kata nama ni, betul lah dia punya kaitan dia tadi. Walaupun tak ada yang bertasbih kepada Allah, walaupun yang di langit ataupun di bumi tak ada bertasbih kepada Allah, namun Allah tetap maha suci. Nampak tak? Kalaulah surah Isra ni bermula dengan salah satu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke, nak menunjukkan sucinya Allah tu disebabkan apa? Disebabkan ada yang bertasbih. Ada yang bertasbih kepadanya. Makhluk semua bertasbih kepada Allah menyebabkan Allah jadi maha suci. Tetapi dia nak ceritakan bahawa surah Isra ni suatu cerita yang sangat luar biasa. Macam mana cerita yang luar biasa ni yang tak pernah berlaku selama ni boleh berlaku adalah kerana Allah itu maha sempurna. Kesempurnaan dia tidak bergantung kepada makhluknya. Menyebabkan kalau kita faham kesempurnaan Allah tu, maka tak adalah jadi masalah untuk kita nak memahami macam mana Nabi boleh Isra. Macam mana Nabi boleh Mi'raj. Kerana yang mengisrakan dia, yang memi'rajkan dia adalah yang maha sempurna. Betul tak? Macam mana kata, semalam Ana pergi US. Ya, betul pergi US Ustaz, dah sampai sini balik. Tetapi kalau nak cerita nak pergi US naik roket, semua orang percaya, tak betul? Sebab yang menjalankan anak ialah super power, roket yang berkelajuan. Contohlah sekelip mata, misalnya. Jadi begitu juga bila kita faham subhana, maha sempurnanya Allah dengan sifat kesempurnaannya itu, apa masalah dia untuk nak menjalankan Nabi Muhammad perjalanan 40 malam kalau naik pintu ke langit yang ke-7 bahkan ke atas lagi, tak ada masalah lah bagi dia, sebab dia memang maha sempurna daripada pelbagai aspek tanpa ada penyebab. Nampak tak? Boleh faham tak maksud Ana? Kan? So hikmah surah Isra ni bermula dengan kata nama Subhana, tidak sabbaha, tidak yusabbihu, tidak sabbih. Nak menunjukkan kepada kita sempurnanya Allah, maha sucinya Allah, bukan disebabkan makhluknya bertasbih kepada dia. Jadi tak ada masalah macam mana Nabi Ibrahim boleh terselamat daripada dibakar, macam mana Nabi Musa boleh terselamat daripada ancaman Firaun dengan laut terbelah, macam mana Nabi Isa boleh turun pula hidangan dari langit. Itu semua disebabkan Allah maha sempurna yang boleh mengadakan benda tu. Takkan mustahil bagi Allah untuk mengadakan perjalanan kepada makhluk yang paling disayanginya. Tak betul? Kan? Panas kita. Jadi cerita subhana kita ni, nampak So kenapa bermula dengan subhana? Itulah dia cerita tadi. Untuk nak mengatakan kepada kita sucinya Allah, maha sucinya Allah. Fahamkan ayat ni? Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau maha pengasih, sangat pengasih.
Kalau Maha Penyayang sangat penyayang. Kalau Maha Pelihat paling pelihat contohnya. Kalau Maha Berkuasa sangat berkuasa. Jauh dari sebarang sifat kekurangan. Itu Maha Suci Allah. Okey. So sekarang ni subhanallah ni kalau ni pun satu hujah ataupun satu bukti kepada kita bahawa Isra ni bukanlah setengah dakwaan Isra ni hanyalah roh sahaja ataupun Isra ni hanyalah mainan mimpi saja. Tidak. Penggunaan perkataan subhana ni tak lain tak bukan semua pada perkara-perkara yang luar biasa. So kita sorotlah perkataan subhana tu dalam contoh-contoh yang lain. Misalnya kan, subhanallah perkara yang luar biasa saja. Tak ada benda-benda yang saya pergi ke Kajang daripada rumah saya naik motor setengah jam lah. Subhanallah cepatnya. Tak ada subhanallah kita cakap macam tu. Okay? Subhanallah ni mesti sebut untuk apa? Luar biasa. Perkara luar biasa. Okay? Jangan orang berlanggar tiba-tiba kena langgar pecah kepala dia subhanallah kita tak kena tu. Itu bukan perkara luar biasa, itu perkara yang menakutkan. Okay? Perkara yang luar biasa yang mencari adat yang tak mampu kita lakukan. Antaranya kita baca sikit-sikit Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini luar biasa ni. Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang menciptakan makhluk semuanya berpasangan. Okay? Ingat benda ni biasa kan ni? Memanglah kehidupan kita semua berpasangan kita nampak macam biasa. Tetapi penciptaan yang berpasangan tu adalah luar biasa. Maksudnya apa Ustaz? Mana ada orang boleh ciptakan sesuatu yang berpasangan? Boleh ke kita dakwa? Contoh, Haji Aimi boleh tak cipta sesuatu benda yang berpasangan? Tak, terus terang dia cakap tak. Sebab apa? Mana manusia dapat? Kalau manusia boleh mempunyai sifat macam Tuhan yang boleh mencipta barang berpasangan, nescaya apa? Nescaya bankrupt lah semua orang. Tak betul? Apa maksud Ustaz? Apa maksud Ustaz? Ajar Zakir, apa maksud Ustaz kat situ? Okay? Tahu Ustaz. Contohnya, Ana beli dua biji cawan. Nampak tak? Satu nak jadikan cawan jantan, satu lagi cawan betina. Lepas tu tak payah beli dah. Tak betul? Tak payah beli cawan dah. Tak boleh beli cawan, bankrupt. Orang buat cawan bankrupt lepas. Faham tak maksudnya? Kan luar biasa tu. Ciptaan Allah yang berpasangan mampu untuk berkembang biak. Ciptaan manusia berpasangan tak mampu nak buat benda ni. So perkataan subhana kat sini ni adalah luar biasa. Faham tak? So bila kita jumpa perkataan subhana, isu dia mesti luar biasa. Isu dia mesti luar biasa. Faham kan? Okay. Bila jumpa perkataan subhanallazi asra bi abdi, itu mesti luar biasa. Dia akan mulakan dengan subhana. Perkara yang luar biasa yang tak boleh manusia nak buat. Okey. Rahsia tasbih. Rahsia tasbih pula dah. Mari kita tengok rahsia tasbih. Kita baca tajuk-tajuk je lah ya. Kita habiskan 10.45. Jadi kita habiskan lah. Okay. Rahsia tasbih apa dia? Ganjaran yang besar. Nampak tak? Ni kan selalu kita baca ni kan hadis dia kan. Kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Nampak tak? Okey. Apa lagi rahsia tasbih? Zikir ahli syurga. Okay. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallah. Apa tu? Subhanakallah. Zikir ahli syurga. Itu rahsia tasbih tu. Okay. Apa lagi tasbih Ustaz? Okey. Mana lagi? Apa dah rahsia tasbih yang lain? Zikir para malaikat. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa lagi rahsia tasbih Ustaz? Memperolehi redha. Kalau kita nak dapat keredaan Allah, banyakkanlah bertasbih. Apa contoh ayat dia tahu ni? Ayat dia fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau wahai Muhammad akan apa yang mereka katakan dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu. Okey. Fasbir, so Allah suruh redha dan bertasbih, akhirnya bertasbih Allah suruh sabar dan bertasbih untuk apa? La'allaka tardha. Apa tu? Semoga kita memperolehi redha. Tasbih untuk mendapatkan redha. Okey. Apa lagi? Rahsia tasbih. Okey, mana tahu semput jantung ke, sesak dada kita ke. Okey.
Rahsia tasbih adalah untuk melapangkan dada kita. Apa tak? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Okay? Dan sesungguhnya kami, demi sungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati, sempit dada. Yadhiq ni maknanya sempit. Sempit dada kamu dengan apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah. Ni ubat dia. Kalau kita sempit dada, tasbihlah. Macam malam ni sempit dada dengan maklumat tu, tasbih banyak-banyak. Okay? Tasbih. Wakun minas sajidin, jadilah orang yang bersujud, maknanya banyak lakukan solat. Okey. Apa lagi tasbih ni Ustaz? Okey, mari kita tengok. Beza tasbih dengan zikir. Oh, ada pula cerita lain. Okey. Apa beza tasbih dan zikir? Okey, dan nak habis dalam masa kita baca ringkasan cukup ya. Zikir lebih umum, termasuklah di dalamnya tasbih. Zikir pada bila-bila masa, tasbih ada masa-masa tertentu. Mana bukti dia ni Ustaz? Mari kita tengok kat sini. Okay. Setiap kali bab tasbih dia akan keluar macam ni. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Okay. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Okay. Wadhkur rabbaka katsiran. Perkataan ni. Okay. Ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Zikir kena banyak. Wadhkur rabbaka apa dia? Katsiran. Wasabbih dan bertasbihlah pada waktu malam dan waktu pagi. Okey, tamam. Waktu cerita bab zikir dan tasbih. Okey. Ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah. Okey, mengingat Allah. Suatu zikir yang banyak. Tak kira bila-bila banyak. Tetapi wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya waktu pagi dan petang. So tasbih ada spesifik lagi, sedangkan zikir lebih umum. Nampak tak? Okey. So kita sebenarnya apa yang kita cerita ni? Baru kita cerita bab apa? Bab apa? Bab Tasbih. tasbih. Subhan saja. Bab subhan saja. Ya. Okey, ini semua bab tasbih. Mana lagi kita tadi? Dah. Berakhirlah cerita bab tasbih, baru nak masuk bab asra di kesempatan yang akan datang insya-Allah. Okey, cukuplah tu untuk malam ni. Supaya anak-anak puan anak, matlamat anak, kita semua apa kita cuba nak fahami ialah balik kepada matlamat kita tadi. Okey, kita akan cetuskan satu persoalan. Apa dia? Liyadabbaru. Ini yang paling penting sekali. Okay? Macam mana ayat 111 tadi. Nama dia pun Isra. Tapi cerita dia satu je. Nampak tak? Cerita dia apa? Satu saja. Ayat pertama je tu. Tiba-tiba kita sempat cerita Subhan dia. Kita baru sempat cerita Subhan saja. Asra tak start lagi, abdi tak cerita apa, lailan kenapa, Masjid Haram, Masjid Aqsa apa dia, barakna haulahu kenapa mendengar dan maha melihat, tidak mendengar lagi maha mengetahui. Semuanya itu boleh kita fahami dengan lebih mendalam dan kita dapat hikmah di sebalik cerita dia. Okay? Cukuplah untuk malam ni kita dapat hikmah kenapa Subhan ni. Okay. Tak ada jawapan lah kenapa tu. Apa tu? Kenapa satu ayat tak ada jawapan. Kenapa Subhan ni je kita dapat. Okay? Kenapa satu ayat tu tak ada Tak boleh jawapan. tidur Ustaz malam ni. Terfikir. Cuba jawab apa hikmah Subhan ni. Macam Subhan mana nak dalam, lakukan tindakan Ustaz kalau tak faham? itu kita nak buat tadi tu. Dah dapat beza Subhan, tasbih dengan zikir. Dan nampak tasbih ni ada dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari'. Lepas tu dia suruh pula kita bertasbih dalam fi'il amar. Nampak tak? Itulah yang kita nak dapat, nak amalkan tu. Itu yang kita nak amalkan tu. Nampak tak? Itu amal dia. Yes, perbanyakkanlah Subhan. Lepas tu kita dah cerita tadi surah Isra ni, surah Isra. Isra ni kita tahu kronologi dia, Nabi Muhammad begitu sedih. Tak betul? Okey, kesedihan itu dihiburkan oleh Allah. Satu dengan cerita surah Yusuf tadi. Tak ingat tak lagi?
Yusuf. Surah Yusuf. Satu lagi dengan perjalanan yang sangat hebat nih. Oke, perjalanan yang sangat hebat nih diiringi. Coba bayangkan diiringi dengan apa? Diiringi Malaikat dengan bertasbih. Tasbih. bukan malaikat saja Semua langit. tasbih. Langit, kala langit, bumi apa semua bertasbih. Tasbih pula memenuhi apa dia? Memenuhi surah Isra dan tahmid. Kita nampak surah Isra diapit oleh tasbih dan tahmid. Kita nampak surah Isra apa lagi? Penuh cerita bab Al-Quran, pasal Quran. Itu semua nak menggesa kita, nak menggalakkan kita untuk sentiasa bertasbih dan tahmid. Mula surah Isra dengan tasbih, akhir dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir. Tadi tengok tak? Ya. Semua pelaksanaan ni. Ini semua apa ni? Pelaksanaan. Tak betul? Cuma baru kita cerita bab tasbih saja. Dah dapat pelaksanaan yang pelbagai. Okey. So tu pentingnya perkataan subhan tadi tu memulai cerita Isra. Bila kita faham subhan ni maknanya Allah begitu sempurna, takkanlah nak menjalankan hamba dia tu susah sangat bagi dia. Tak betul? Itu je point dia. Jadi bila sebut ke subhan ni mesti cerita dia di luar kemampuan kita. Sebagai contoh yang paling senang, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan semua ni berpasangan yang mampu membiak. Sedangkan manusia mungkin mendakwa diri dia boleh mencipta sesuatu yang berpasangan, tapi tak mampu membiak. Bukankah itu luar biasa? Subhanallah, Allah yang menciptakan berpasangan? Yes. Jadi janganlah ragui tentang subhan tu. So, bila surah Isra walaupun satu ayat, tetapi ayat dia dimulai dengan subhan, maka tiada perkara yang mustahil di hadapannya. Itu point dia. Nampak tak? Betul ke pergi dengan jasad sekali ke? Mimpi je ke? Selagi mana perkataan subhan tu dekat depan, jangan diragui. Sebab cerita di sebalik subhan adalah cerita yang paling luar biasa. Wallahu a'lam. Sekadar ni yang dapat kita kongsikan sama-sama. Yang baik tu semua daripada subhanallah, daripada maha sucinya Allah yang alamana, mengajarkan kita malam na'lam, apa yang kita tidak ketahui. Yang tak baik tu, yang tersasul, yang terapa benda tu semua kelemahan diri kita sendiri. Okey, insya-Allah. Subhanak, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.